5 pemenang. Okay, so siapa yang first time tengok? So saya Dr. Nadia dari Dermora. So I'm a founder of Dermora and also Dermora Skin Center. I'm an aesthetic doctor dan pada malam ni actually kita lari sikit daripada topik estetik tapi topik yang sangat-sangat best sebab ramai yang menghadapi masalah ni sebenarnya. Okay, so kita tunggu sekejap, ramai dah join. Okay, so Dr. Nohaya, you boleh nampak komen tak? Boleh nampak komen. Saya tak boleh nampak ada berapa orang yang tengah live. How do you see that? Oh, dia kena you pas tengok kat laptop je kan? Okay, alright. Laptop dia tak nampak viewers. Tak apa, semua matter je. Okay, alright. So clear? Okay, so pada siapa yang join, jangan lupa share kepada 10 group, tag kawan-kawan and then follow page Dermora, okay. Lepas itu, kita akan play a game. Siapa yang menang akan dapat hadiah cash. Okay, so actually reason untuk kita ada pertandingan ni malam ni sebab I nak ramai orang tengok sebab topik ni memang sangat-sangat best. Okay, alright, so I rasa kita boleh start. Okay, Assalamualaikum semua. So thank you Dr. Nohaya for joining us today. So I will give you a chance to introduce yourself and also about your company. Okay, hi. My name is Nurhaya. I'm the Nurhaya. So secara pekerjaan hakikinya saya adalah seorang perunding laktasi ataupun lactation consultant di Dr. Nurhaya Lactation Center. Lactation Center saya terletak di Pulau Pinang. Tetapi hari ini saya munculkan diri sebagai pengasas kepada Open House Play Center kerana dia adalah kesinambungan daripada breastfeeding which it's also include in early childhood education. So selepas breastfeeding selalunya saya akan continue the awareness and perbincangan di dalam awal kanak-kanak di Open House Play Center. Okay, so Dr. Nohaya dah berapa lama dalam bidang ni sebenarnya? Kalau sebagai lactation consultant this year 2020 tahun keempat, tapi untuk Open House Center 2 tahun. Open House Play Center ni kalau first time orang dengar, kebanyakan orang akan berfikir dia macam kindi ataupun tadika, nak hantar anak macam tu. Tetapi sebenarnya dia lebih banyak beroperasi di hujung minggu di mana kita banyak buat aktiviti untuk menggalakkan parents yang bermain dengan anak, bukan untuk tinggalkan anak, because we believe that bonding and the creation of this bonding in between parents dengan anak is very important. Dan pada peringkat setengah di mana ada stages of play di mana anak sudah bermain secara associate, maksudnya mereka bermain sendiri, tapi tidak menggalakkan untuk parents tinggalkan bermain tersebut kerana ada banyak benda yang sebenarnya parents boleh alert pada waktu itu, terutamanya daripada tindakan anak. This is when kita boleh sedar, oh anak kita ni hyper, anak kita ni ataupun fokus dia okey, pandai berkomunikasi. Kalau tidak pandai berkomunikasi, kita tidak akan point whether it's normal or it's not, tapi selalunya parents akan lebih teruja untuk nampak benda-benda macam tu, dan kalau perlu mungkin mereka sudah boleh membuat tindakan seperti membawa ke pusat terapi ataupun berjumpa dengan pakar kanak-kanak. Antara aktiviti kami yang kami start yang paling awal sekali adalah Messy Play. Messy Play adalah satu permainan atau permainan comot, kita panggil Messy Play. Permainan comot yang saya buat agak ekstensif lah, permainan comot atau yang kita handle dekat rumah yang biasa-biasa. Okay, Messy Play yang saya lakukan ini bermula daripada anak boleh duduk unsupported seat, meaning starting at the age of about 7 to 8 months. As long as the baby is unsupported seat, able to sit unsupportedly, dia boleh join Messy Play itu sehinggalah ke umur 6 tahun. Walaupun range usia dia sangat lebar, sangat besar, tetapi dia tidak
satu masalah kerana kita ada lebih kurang 7 ke 8 stesen yang kita sediakan. Di dalam stesen tu dia ada intipati sendiri. Contohnya kita ada clay and dough play, kita ada water play, kita ada water play, creative play, kita ada role play, kita ada 7 tunjang utama dekat dalam tu, dan itu hanyalah tunjang sahaja. Cara kita mengolah dia berbeza-beza mengikut setiap sesi. Jadi kita just lepaskan ke semua anak ini bersama dengan ayah, parents. Dan kalau yang sudah associate play, yang sudah bermain bersama-sama dengan dia, parents boleh tengok cara komunikasi, cara pandangan kata, cara dia being defensive, cara dia nak masuk berkawan dengan kawan dia, cara macam because kids they don't know each other but they can play together. You know, dia tak macam kita macam kita kena kenal dulu orang ni baru kita rasa nak bersembang. Lebih kids tak. So macam mana dia nak sesuaikan diri, kita sebenarnya tak perlu terlalu risau daripada part tu. Dan konsep ni kita menggunakan banyak bahan-bahan yang boleh makan kerana Messy Play ni dia range dia sangat besar, 7-8 bulan sehingga umur 6 tahun. Jadi di usia 8 bulan sehingga 2 tahun itu masih ada anak-anak yang masih mouthing. Dia letakkan makanan dalam barang-barang, tak kisahlah makanan atau apa-apa sahaja di dalam mulut untuk mendapatkan informasi yang lebih extend, lebih banyak lagi tentang apa yang dia pegang. Kerana tangan dia, fine motor dia masih belum berkembang dengan baik. Jadi dia perlukan extra information. Dan extra information tu dia kena dapatkan melalui 3D compartment. Maksudnya dalam bentuk yang dalam sentuhan 3D, dia kena pegang macam ni. Macam contoh ni pen kan. Okay, dia tengok pen, dia belum ada memori ini adalah sebuah pen. Kita yang hidup 30 tahun dah ada memori ini adalah sebuah pen. Jadi untuk dia yang pertama kali nampak benda ni, yang tak boleh pegang macam ni, yang tak boleh rasa lagi bentuk hujung ni tumpul ke, bila dia tekan benda ni tajam ke, dia belum ada memori. Dia dapat tu, dia perlu masuk dalam sesuatu yang 3D macam kita pegang. Ini adalah 3D. Jadi dia belum buat lagi. Anak umur setahun lebih dia belum dapat pegang dengan baik lagi. Jadi dia tak dapat information. Macam mana dia nak dapatkan information? Dia kena masukkan dalam mulut untuk dapatkan information tu. So kita sebagai parents kita kena look into this whether benda tu bahaya, kotor. So this is what we do. We start this activity semester. Sekarang ni dalam lebih banyak activity dalam small group. Kalau macam play 40 sampai 50 kids. Tetapi kalau sekarang kita ada cooking class, kita ada kelas menjahit, kita ada beberapa macam soap class, things like that. Wow. So, basically kita nak macam parents tu duduk dengan anak and do it together. And because kids are craving, you see from Monday to Friday, kids left to the kindies atau penjaga atau sesiapa saja. Sebenarnya pada waktu tu sajalah masa yang tu ada dengan parents. So kalau kita kata macam okay sebenarnya puan boleh je tinggalkan anak kat sini sebab anak dah berada di stage associate play. Tetapi sebenarnya nak buat aktiviti tu dengan mak dengan ayah dia sebab dia rindukan waktu itu. Bila dia nak waktu itu, dia rasa kids dia tak kisah aktiviti apa pun as long as dia dapat the perhatian daripada mak dengan ayah dia and dia rasa happy. That is kids. Wow, so sangat interesting tau sebab as a mother myself, sebagai seorang mak, especially a working mother, apabila waktu PKP ni saya rasa satu culture shock buat saya sebab usually kalau untuk pagi-pagi saya akan time yang saya spend dengan anak-anak saya memang sebenarnya sangat sekejap, iaitu pagi kita siapkan dia pergi taska. Dan selepas habis taska dalam pukul 5.30 baru ambil dia. Mandi pukul 8 dah tidur. So the routine is there. Apabila dalam waktu PKP ni, so menghadap anak-anak 24 jam, we tend, even though we do not intend to, we tend to have these emotions, anger, sadness, worry, kita ada banyak emotion ni. So macam mana kita nak deal dengan emotion ni sewaktu PKP ni? Okay, thank you so much for the question, Dr. Nadia.
Sebenarnya bukan Dr. Nadia je yang hadapi macam tu. Saya pun macam tu juga. Dan saya yakin ramai ibu-ibu di luar sana sama ada yang bekerja ataupun yang suri rumah tangga, dua-dua berada equally dalam keadaan yang sangat stres ataupun stres. Stres itu, okay, first of all, stress sendiri is a way how a human being receive sesuatu keadaan. Okay, kita boleh ada dua-dua sama-sama, Dr. Nadia. So kita boleh berada dalam satu situasi medikal yang sama. Dr. Nadia mungkin boleh nampak calm saja di dalam chaotic yang ada 5 orang yang perlu di CPR pada masa yang sama. Tapi hanya ada 3 doktor saja yang bertugas pada waktu itu. Betul. Katakanlah saya pula berada di situ yang bertugas dengan Dr. Nadia. Kita berada dalam situasi stres yang sama, Dr. Nadia tenang. Tetapi saya nampak sangat huru-hara. Stresnya sama. Faham tak? Okey. Stres adalah cara kita receive benda itu. Macam mana kita handle benda, macam mana kita terima keadaan tersebut. So environment sekarang, persekitaran kita sekarang, suri rumah ke, bekerja ke, environment kita sekarang berada di dalam keadaan yang chaotic, yang sangat stres. Kalau kita kata kita bekerja, kita dah biasa, kita sudah ada rutin untuk keluar pergi bekerja, menguruskan anak kan. Bila kita bekerja, kita dapat fokus sepenuhnya. Betul tak? Jadi tetapi cuba kita bayangkan pada posisi ibu rumah tangga pula. Mereka suri rumah, mereka dah biasa menguruskan anak, kemudian boleh pergi kedai, pilih cili apa, pilih barang apa dekat kedai runcit. Sekarang tiba-tiba kita semua tak boleh keluar. Nak keluar silakan, tetapi berani. Adakah kita berani nak sentuh pun duit yang orang bagi? Adakah kita berani nak sentuh pun cili yang orang lain pegang tadi? Kita pun sendiri ada rasa ketakutan itu, betul? Jadi kalau kita diberikan pilihan untuk keluar, untuk buat kerja kita sekalipun, kalau kita berada di keadaan di mana pekerjaan kita adalah essentials, kita boleh keluar. Kita masih ada ketakutan itu juga dan itu adalah satu stres. Mereka yang boleh keluar pun adalah satu stres tak? Jadi dia lebih kepada cara bagaimana kita nak melihat sesuatu stres. Stres itu ada dua stres, ada dua jenis stres. Satu stres positif, satu stres negatif. Contoh, okey, bila kita duduk terkurung cara rohanikan, kuranglah kita penjara. Kita tak suka kita terpenjara. Tetapi dengan keadaan seperti ini, seorang ibu yang kadang tidak tahu sama sekali ataupun tidak tahulah buat chicken ball, tapi dia boleh Google dan kemudian dia bagi tahu list apa yang dia nak, dia suruh husband dia belikan dan dia berusaha untuk buat juga walaupun dalam keadaan stres. That is a good stress because daripada tak tahu dia tahu. Nampak? Jadi tetapi dia boleh jadi bad stress dan dia tak nak buat apa-apa, dan kalau dia tidak menghandlekan stres itu kepada positif, dia akan jadi disorder ataupun dia akan jadi masalah. Dia akan jadi satu benda yang merudum, benda yang semakin negatif dan negatif yang perlu dibantu. Yang itulah yang kalau kita perasan bila masuk KP kedua, ketiga ni, talian-talian untuk kesihatan mental lebih galak lagi dipromosikan kerana ramai yang pihak-pihak yang terlibat tahu bahawa dia akan memang menyebabkan kesihatan mental yang contoh pula personality kita. Kalau kita jenis yang extrovert adalah orang yang perlu orang keluar, yang perlu bersosial, yang perlu berjumpa dengan orang lain. Kerana energi untuk kita rasa hidup itu adalah dengan berjumpa orang lain, dengan bercakap dengan orang lain. Tetapi bila datang waktu PKP ni, orang-orang extrovert yang jenis berpersonality extrovert akan jadi kacau. Dia akan jadi macam mana nak handle benda ni? Saya tak boleh nak keluar. Contoh, sebab saya berpersonality extrovert. Jadi kebetulan pula pasangan saya adalah tenaga kesihatan, seorang doktor juga yang terlibat, yang essentials, maksudnya dia tidak ada di rumah. Jadi kalau hari yang dia on call dan sebagainya, saya dengan 3 orang anak-anak. Dan sekarang ni semua kerja di atas talian. Contohnya macam saya nak live dengan doktor saya perlukan perancangan yang detail
detail. Saya kena inform dia, contohnya dia baru habis on call. Jadi I kena inform dia, you habis on call, you kena make sure macam ni because I have to be on live at this hours. And I cannot do this without you because the kids will be jumping all over the place. And they will take my laptop, they will disturb my handphones because it happened before. So saya masih ada kelas-kelas yang di atas talian dan pernah pun terjadi benda tu. How it was really a disaster. But tetapi kita sebagai human being, introvert ke apa pun personality kita yang namanya manusia itu, Allah telah memberikan satu coping mechanism. Apa pun yang terjadi, kita boleh cope. Cuma caranya sahaja. Jadi macam macam sebelum ni tak pernah ada, tiba-tiba coronavirus tak pernah ada, COVID-19 tidak pernah menjadi satu gangguan kepada kehidupan kita. Sekarang dah jadi gangguan. Somehow Demaura tak ada TV and now you dah ada TV. You buat satu coping, and this is a positive stress. Nampak tak? This is how you see how we look at it, the way we look at it. Tetapi you boleh jadikan dia negative stress. You just stay in your house and keep on telling your spouse or your whoever around you that can text you saying that, oh, I cannot take this, man. God, man, I'm just so sick of this. You can do that. You have the choice to do that. So do I. I have the choice to just say to you, sorry lah Dr. Nadia, I tak boleh nak live because my husband is on call and I need to arrange everything. So it will take my energy and my time. But somehow setelah masuk yang ketiga, insyaAllah besok kita akan masuk fasa PKP yang ketiga, kita dah adjust. Dah boleh adjust dah. Oh okay, anak macam ni, kerja macam ni. So kalau katakan anak begini, apa yang kita nak buat? Kalau katakan begini, apa yang kita nak buat? Dan walaupun itu tidak terjadi seperti kita punya plan, kita kena belajar untuk maafkan diri kita. Sebab kita manusia, sesiapa pun akan buat silap. Sesiapa pun tidak boleh merencana 100%. That is Allah. Kita buat yang terbaik, kita hanya merencanakan, dan kalau it doesn't turn out like apa yang kita inginkan, kita kena redha dan kita kena bagi tahu diri kita bahawa look, I have tried my best, at least I've done my best to make this life happen. You don't know what kind of chaotic, it just have to be today lah, macam tu. So semuanya tadi waktu hari yang kita nak live, I can just text you and just macam, you know what, sorry I tak boleh because of this. But I have coping mechanism and somehow it works. So this is the way how we receive that stress. And around us. It's very important to circle ourselves dengan orang yang positif. Orang yang negatif kita cuba, kalau macam sekarang ni zaman media sosial, betul tak? Untuk orang tengok kita punya live hari ini, untuk orang tengok semua promotion untuk informasi apa-apa, semua bertindak secara media sosial. Tetapi kita masih ada kontrol dan kita tidak boleh mengizinkan media sosial ini mengkontrol kita. Kita yang kena kontrol dia. Jadi waktu awal-awal kita agak stres melihat number COVID. Kita belum tahu PKP waktu tu boleh di-extend. Sekarang ni dah extend. Waktu extend kali pertama tu mungkin orang dah guna gulana, tetapi masuk PKP kedua kita dah boleh predict, I think they will extend for another 1 or 2 more months looking at this condition. And more benda yang lebih ketara sekali lagi, bila masuk PKP yang ketiga ni dibenarkan kedai gunting rambut untuk buka. Tapi gunting rambut pun ada yang tak nak buka sebab diorang pun takut. Macam tu. So banyak benda yang kita dah mula adapt. Dulu nak sangat pergi kerja, sekarang ni nak pergi kerja pun dah tak nak. Sebab terbiasa. Yes, kita dah takut sebab kita tahu macam mana COVID tu boleh efek kepada kita. Ramai kedai-kedai penggunting rambut yang secara di media sosial yang tulis mereka memutuskan untuk tidak buka. Ramai juga yang secara essentials yang memutuskan untuk tak apa, kita work from home. Sebab untuk menurunkan kadar resiko tersebut. So kita memang ada cara untuk
compensate cara untuk kita mengawal benda ni dan make it doable. Itu juga dengan keadaan kita yang sekarang ni ada anak. Daripada sebelum ni kita ada rutin. Macam tadi Dr. Nadia cakap. Sebelum ni Dr. Nadia ada rutin, bangun pagi, siapkan anak, pergi sekolah. Dan rutin terbentuk di dalam kehidupan kita selepas kita melakukan setiap hari at least 21 ke 28 hari, 3 minggu ke 4 minggu dia akan menjadi rutin. Diteruskan lagi dia akan jadi behavior kita. Sekarang kita PKP dah 28 hari, ini sudah jadi rutin kita. So it's better now compared to the first 2 weeks. The first 2 weeks was even worse waktu tu. So tetapi waktu tu ramai yang compensate dengan memasak. Ramai yang compensate dengan share. Jadi tidak terlalu rasa sangat stres itu. Masuk fasa kedua kita stres sebab kita perlukan matahari, kita perlukan nature, kita perlukan aktiviti yang biasa kita buat. Jadi macam sebelum ni saya terasa sangat sebab every morning saya kena swim. Memang saya swim. Every morning I will swim about 20 to 30 minutes. Now I tak boleh swim. Kalau swimming pun, kalau I duduk dekat kondo sekalipun ada swimming pool, I tak boleh swim juga. You nak pergi swim ke? Ada banyak risiko dekat situ? Of course tak. So I kena fikir macam mana I nak tukarkan aktiviti bersukan masih mendapat matahari dan make sure anak punya energi anak tinggi, sangat tinggi. Jadi macam mana kita nak nyah energi dia dan lepas tu dia masih boleh continue rutin dia dalam hari-hari tu seperti biasa. Macam tu. Dr. Nohaya share tu. Sorry Dr. Nohaya, you ada handphone nearby ke apa ke? Macam banyak personality pula kan. Okay. Kalau you all semua adalah ibu-ibu yang menyusu, you all boleh follow page saya di Dr. Nurhaya Lactation Center. Di situ saya memang kongsikan tips-tips menyusu dan juga how to be positive throughout the breastfeeding journey. Okay? Kalau di page Open House Play Center, saya banyak berkongsi tentang aktiviti kanak-kanak di play center saya. Dan lagi satu page, dengar tak suara anak? Dia tak boleh berpisah jauh daripada mak dia sebab dah 4 minggu dia hidup macam tu kan. So memang macam okay, dan page Dr. Nurhaya Yaakob adalah page di mana saya dedicatkan saya banyak berkongsi sebab saya ada anak OKU, ADHD, anak saya nombor 2 adalah anak Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi saya banyak berkongsi di sana cara saya cope dengan emosi saya pribadi dan menguruskan anak-anak saya. Di sana lebih banyak kepada yang peribadi lah, yang kepada kerja sebab saya still human being, saya still ada saya masih ada masa yang saya perlu cope, self care untuk pastikan semua gerak dengan baik. Okay, alright. Terima kasih. Untuk kedua ni, tolong hashtag Demora, share kepada 10 group. Lepas itu tag kawan-kawannya, make sure tag kawan-kawan. Okay, so lepas ni after 3 hashtag kita akan buka untuk soalan lah sebab I'm sure ramai betul nak tanya soalan. So saya nak tanya pendapat Dr. Nohaya, macam mana kita sebagai ibu-ibu nak susun jadual. Okay, susun jadual tu in terms of contohnya lah kita pernah bekerja sebelum ni, macam mana, tapi kita sekarang ni kena buat semua benda online. So macam mana kita nak bekerja daripada rumah tapi masih efektif. Kedua, kalau untuk orang yang memang macam suri rumah, dah biasa dekat rumah, macam mana dia nak bahagikan masa di mana dia still tengok family dia tapi dia ada me time dan sempat untuk masak semua tu. Dan ketiga, apa kalau kita dah fikir pasal kita punya jadual, macam mana pula dengan jadual anak-anak? Okay, alright. Berat soalan tu. Okay. Okay, macam ni kalau yang pendengar-pendengar dekat sini, kalau Nadia ada anak 6 tahun dan ke bawah, okay, dia equivalent to chaotic. Okay, equivalent to chaotic. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab anak-anak 6 tahun dan ke bawah pekerjaan dia adalah bermain. Alright.
dia pergi ke indie, kenapa yang kita kata ada play school, kenapa kita tak ada, you know, this kind of thing, sebab dia kena bermain. Okay, sekarang ni adalah macam mana kita nak bagi dia bermain di dalam ruang yang sangat limited, betul tak? Dan masa yang limited. Okay, kita maybe tidak ada satu what do you call that, saya mungkin tidak ada satu jawapan yang fix for every mothers. Okay, contohnya macam apa yang saya boleh bagi contoh, kalau ibu yang berkaitan tersebut work from home, mungkin ada kerja-kerja yang dia kena buat, dan mungkin dia ada meeting secara online dengan bos dia ke saya yakin bila you all ada meeting, you all ada discussion, dia adalah satu jadual beforehand. Dia akan diberitahu lebih awal 2 jam, 3 jam at least. Dia jarang ad hoc, melainkan benda-benda yang emergency baru dia akan ad hoc. Okay, benda ni cuba plan bila kalau kita kita cuba plan masa di mana yang gangguan yang kita ada tadi tu, which is anak kita yang memerlukan attention daripada kita itu, kita buat di waktu yang mungkin waktu nap dia, mungkin di selang-selang waktu yang dia boleh bermain sendiri. Okey, anak dia memerlukan perhatian ibu, tetapi apabila dia mendapat perhatian ibu dan ayah dia yang secukupnya, pada waktu itu dia akan lepaskan kita sebentar. You pernah dengar tak ayat yang orang kata you give them 10 minutes, they give you 10 hours. Dia punya perumpamaan dia. Okay, so waktu kita bermain dengan dia, ini adalah satu benda lagi yang kita kena belajar. Sebab kita menguruskan anak dan bermain dengan anak adalah dua hal yang berbeza. Jadi bila kita bermain dengan anak, bermain dengan sungguh-sungguh. Maksudnya bila bermain dengan anak, kita bermain dengan sungguh-sungguh itu kita enjoy yang dia tengah bersepah tu. Hari ini anak saya jadi fireman. So habis vacuum semua, dia buka ambil tubing, jadi dia punya tubing, buat pipe air, ambil dia saya punya ni cold box, main box lagi, dia jadikan topi kepala dia sebab merah. Dia ambil cari baju merah, dia main sama-sama dengan dia. And bila dia main, kita main betul-betul dengan dia. Dia tahu kita bermain betul-betul dengan dia. Lepas tu kita cakap dekat dia, look Amiro, I need about half an hour to do my work. Is it okay? You give me 30 minutes. Let me do my work. And Amiro duduk sini, Amiro makan. Nanti Mami datang balik. Okay, tapi datang balik sebenarnya dia nak kita, cuma I tak duduk sama dengan dia because I'm with my laptop. So kita cuba berkomunikasi dengan dia. Okay, sebelum kita mampu capai dekat situ, ya, ini juga satu pencapaian saya sebab sebelum ni saya sama juga macam Dr. Nadia, siap-siap hantar anak pergi play school, kita masuk kerja, lepas tu ambil anak, and I don't bring my work home at all. I tak pernah bawa balik ke rumah, I tak pernah bawa. I dah siap semua kat kerja, sambung besok je. So apa-apa yang nak buat dekat page, I dah schedule kan, apa konten nak buat, apa semua dah settle. Esok pula and siapa-siapa yang PM I need my attention ke apa ke, it's tomorrow because my kids need me. I always say that, but now I don't have that anymore. I have to be with them at all time. And bila kita tengok sepanjang masa, anak pun nak tengok, betul? Mesti anak akan rasa, mak boleh tengok handphone, kenapa dia tak boleh? Macam tu. Jadi dia pun nak tengok juga. Bila dia tengok, yang inilah bermulanya ketagihan gadget. Dia nak juga sebab dia rasa mak dia buat betul, kenapa dia buat salah? Contoh macam tu. Jadi yang saya buat secara rutin dah lah sekarang sebab dah 28 hari. Kerana saya ada anak istimewa, jadi banyak peralatan-peralatan permainan yang memang saya dah ada. Contohnya macam trampolin, saya dah ada tempat untuk rock climbing yang kita boleh beli di Lazada ataupun Shopee kan. So kita pasang kat rumah. Kemudian ada bola, ada gym ball, ada memang playet khas untuk anak-anak bermain. Jadi mungkin untuk persiapan saya tidak terlalu sukar bila benda ni terjadi. Okay. Tetapi itu tetap menjadi kesukaran pada awalnya kerana benda tu sangat terkejut dan saya kena ubah bekerja di rumah dengan anak.
So waktu awal dalam 2-3 hari memang agak teruk jugalah saya nak cope benda tu. So for me, bila I kena cope dengan anak, I let go my media social. Because food is number 2 when it comes to kids and family. That is my principle. But it depends on other people, how you take it. So untuk ada anak istimewa dan sampai dia dah boleh bercakap, dia adalah satu benda yang banyak yang kita kena buat sampai kat sini. Jadi sampai kat tahap tu saya nak give up benda tu dan mengutamakan kerja saya, rasa I cannot do that. I feel wrong. So saya tinggalkan media sosial waktu tu, saya just repost balik sahaja sebab benda tu cepat. So saya just repost untuk 48 jam hanya untuk membuatkan saya lebih stabil secara emosi. Emosi saya kena stabil sebab nanti anak kena. Okay. So lepas pada tu baru kita boleh cope. So dalam masa 2 ke 3 hari kita dah boleh adjust diri kita. So apa yang saya buat adalah pagi-pagi I make them jump on the trampoline outside and they get the sun. They need to get the morning sun. And I have to get the morning sun. I swim every morning. So now when I cannot exercise, lain untuk dapatkan I punya hormone stabilize. I punya serotonin, I punya endorphin, I punya oxytocin. Dia kena, kalau tidak tidak akan efektif. I akan mourn, I akan sedih, I akan down. Tadi bila kita down, kita tak boleh nak bounce balik kalau tak bounce. So lepas 2-3 hari ni I dah arrange balik kereta park dekat luar. I bawa semua toys mana yang bersifat fizikal, yang untuk lompat-lompat atas trampolin tu, I bawa keluar dia punya car and tricycle, main dekat luar. Yang bahagian dalam ada gym ball, benda yang tak boleh ubah. Yang furniture yang mengambil ruang, I tolak tepi. I make sure I dapat ruang yang besar untuk diorang berlari. Sekarang ni tempoh PKP, kita tidak akan menerima sebarang tamu. So rumah tu diubah tata cara dia macam mana jadi masalah. Yang penting anak-anak kita survive dulu. Okay, sebab anak-anak dia bermain. Jadi dia tidak salah kalau dia nak panjat, dia nak ambil sofa tu susun jadi kapal terbang ke, jadi kemah ke. Because diorang pun stres juga. So macam mana diorang mengeluarkan stres? Sebab kita tak nak bagi dia keluar. So kita kena bagi ruang pada dia. Tak besar, kecil kita kena bagi ruang dekat dia. So rearrange back your furniture, bagi ruang untuk anak itu bermain. Kemudian kita akan cuba membuat jadual di mana kalau katakan tadi kita nak kena masak untuk anak, nak kena kerja lagi. Okay, jadi saya just bagi contoh apa yang saya buat adalah kalau dulu saya post 5 kali dekat page saya, sementara nak rutin ni jadikan post tu 3 kali. Aim 3 post itu apa? Konten ke, iklan ke, apa ke, it's up to you. So aim benda tu dulu. Kurangkan dulu supaya kita tidak terlalu stres dengan benda itu. Kemudian kita setkan bila kita nak masak, kita kalau saya suka plan dalam 5 ke 7 hari lebih awal. Maksudnya saya dah ada seminggu punya planning sebab nak beli barang. Saya nak kena bagi tahu kepada ketua keluarga pula jenis on call, keluar, bekerja, semua je saya kena tahu apa yang saya nak masak. Contohnya breakfast. Ini semua saya selalu pandai ni saya masak banyak-banyak. Kemudian makan, saya masak breakfast, kemudian kudapan, dan kudapan snacking is very important. Kemudian snacking ni adalah makanan yang diambil di antara makanan utama. Okay. Kemudian makanan utama pun saya buat simple saja. Saya akan make sure ada karbohidrat sikit, ada protein dan ada sayur. Okay, kemudian kalau you nak mix all together, jadikan macam pasta ke, ataupun nasi goreng ke, miso ke, it's up to you. Which for me, kalau orang anak I tak nak bosan sangat, mula-mula dulu I buat satu, makan pagi, tengah hari, malam. Lepas tu dah pandai komplain. Dia kata, Mami, it's this again. Oh, I don't want to eat. You know, bila budak dah pandai cakap kan, dia very expressive. Kalau kita pun makan 3 kali benda yang sama, kita pun bosan juga. So, what I did is ada benda yang lauk utama tu satu, lepas tu yang makanan mi atau bihun atau kuitiau atau nasi atau pasta itu yang berbeza. Jadi I tak pening kepala sangat. Jadi contohnya I buat kuah spaghetti. For breakfast, I boleh buat roti keras, masuk je dekat dalam air fryer, jadi dia jadi roti yang I potong-potong tu, jadi keras. Lepas tu dia cicah je dengan kuah spaghetti tu.
So atas tu kita boleh letak garlic spread ke and what not ke, it's up to you. Nak buat roti keras tu takes me only about 10 minutes. Kuah tu I dah boleh pakai untuk tengah hari dengan malam. Malam I nak buat apa, I boleh buat maybe siang I boleh buat spaghetti, malam I boleh contoh. Ataupun I mix together dengan macaroni. It will be something different. It's like masak. So I don't want to spend a lot of time in the kitchen because it takes so much of energy, and lepas masak you kena cleaning. And for me, I tak nak hasslekan kepala otak I dengan benda-benda macam tu. Kids needs me, and bila I nak masak, kids akan datang kacau kita kat dapur, kita marah-marah semua. So macam why do I want to put me in that situation? So untuk memudahkan I masak macam tu, I akan cuba plan. Kalau tak biasa, ya inilah yang I kata positive stress. Dulu tak kerti buat, sekarang dah boleh plan benda-benda macam tu. So lebih time effective. Lepas tu aktiviti. Bila dah pagi tu, I dah bagi dia orang peringkat. Lompat apa-apa semua. Okay, dah lompat semua, masuk mandi. They will have their nap at about kalau rutin di sekolah, saya selalu tahu rutin dia orang kat sekolah. Kalau anak yang saya nombor 3 tu masih ada rutin tidur di tengah hari. Jadi dia akan tidur lebih kurang pukul 1 sampai pukul 3. Yang abang-abangnya dah tak ada rutin tidur. They have no nap because they are 4 years and above, 4 and 5 years. Anak saya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Yang 3 tahun tu belum sampai 3 tahun lagi, 2 tahun 5 bulan. So memang rapat, dan memang macam tadi saya katakan, apa-apa yang di bawah 6 tahun itu dia bersifat chaotic. So I have 3 chaotic kids in the house and a work alone. Wow. So it's very, I have no helpers, I have no maid, and my parents are all in KL, and PKP kan tak boleh nak bergerak kan. Kita pernah terasa lah macam oh my god, I wish my parents are here to look after the kids so I can focus more. But of course we cannot be selfish also. So ini saya buat tentang makanan. So kalau let's say you nak buat lauk ke apa ke, plan awal-awal. Plan awal-awal supaya you tidak macam duduk kat depan tu, aku nak masak apa hari ni. And trust me, kita ni ulang makan benda apa, macam hari ni you masak tu, lusa you masak benda tu balik. They don't care. The one that cares is us. Kita ini yang care, yang kata tak boleh nak telan tekak lah apa. Budak-budak tak. Sebenarnya diorang makan je apa yang mak diorang sediakan. Cuma kalau benda tu pagi itu, tengah hari itu, malam itu, pandailah express sikit kan. Mami ni je yang dia masak, dia boleh express sikit. So kita cuba alihkan sikit rutin itu. So, kita tak penat sangat. Aktiviti pagi-pagi tu memang saya dah beratkan. Jadi buat aktiviti matahari, lompat dengan trampolin tu dengan diorang. I jump with them. Skipping rope, I jump, dia orang jump sekali. Lepas tu kalau macam tersangkut kaki, kita make it like macam oh it's fun, you know, kita gelak. And then lepas tu I banyak bagi dia orang merangkak, catch, kita main macam kejar-kejar, tapi sambil merangkak. It's a physical activity. Kita physical activity juga. Kerja rumah tak masuk, kerja rumah is berbeza exercise berbeza. So kena spare, tiap-tiap hari kena spare 15 minit untuk exercise, and you will feel way better. You akan rasa, waktu mula-mula nak buat tu you akan rasa macam oh my god, esok je lah. Tapi you try buat. Kalau you rasa nak buat, try buat satu benda yang sikit dulu. Maybe 10 sit up ke, 10 squat ke. Lepas tu esok you buat 15. You will definitely feel better. Lepas tu buat aktiviti dia nak. Kids ni aktiviti dia nak mak dia main dengan dia. Ayah dia, kita ni asyik tuju mak je kan. Mak dengan ayah main sama-sama dengan dia. So dia tak kisah mainan tu macam mana sekalipun. Dia tak kisah mak tu beli mainan harga RM100-200 pun. Okay, so saya jenis yang suka buat toys sendiri. Okay, buat toys, saya tak suka sangat beli toys. So antara permainan yang kami akan main macam tadi adalah role play ataupun play role. Orang kata main olok-olok, main masak-masak, macam tu. So macam semalam kita buat pizza sama-sama. Lepas tu bake. Kita bagi dia berdiri atas stepper, suruh dia pegang tray, masuk dalam oven. Lepas tu keluar, dia rasa macam mission accomplished. Dia boleh buat benda tu, and they are so happy because he is doing with them. Bila diorang punya soul dapat makanan tu, diorang tak gantung sangat. Diorang tak buat cranky sangat. So aktiviti macam-macam kita boleh buat dengan perlu berkisar.
besar dengan mainan. Macam kita nak kata alamak sekarang PKP tak boleh nak pergi beli toy semua. Kita pakai je apa yang kita ada. I never thought I punya vacuum boleh jadi part untuk diorang main jadi fireman tadi. Sampai anak I yang nombor 2 tu datang ambil benda tu dan dia buat, "Mama, you hold this, I'm a fireman." I macam, oh okay. Good imagination dia. So I tahu yang anak I ada imagination and it's healthy. Kita lebih takut kalau anak kita tak ada imagination. We want that. And we want the kids to have when we talk. Kita banyak bercakap memberi arahan kepada anak. Contoh, Amirul pergi sana ni sekarang ni waktu makan. Itu memberi arahan. Kita jarang bercakap dengan dia. Bercakap ni adalah macam, oh look Amirul, what is that? We take and pour in the cup. How does it taste? Is that good? You see the intonation. We look at them. So macam aktiviti yang paling murah sekali, yang paling orang kata tak ada cost adalah read aloud. Read aloud. Read aloud is you just take a book. Contoh any book yang you ada dekat tangan you, lebih banyak gambar lagi bagus. You tak payah baca pada satu hari Arnab pergi ke sini, tak payah. You let them create the story. Bagi diorang tengok. Arnab, okay. Oh, it's a bunny. It's a white bunny. Then, oh, with 2 ears. Oh, what does the bunny do here? They have 2 legs and what is this? Is this a hand? It doesn't look like a hand. Oh, but anyway, biar diorang sendiri yang keluarkan benda tu. You just point. Kalau diorang tak tahu benda tu, kita keluarkan vocabs tu. Kita ada satu buku, tapi kita boleh ada 365 cerita yang berbeza. Hari ni dia cerita benda lain. Esok dia benda lain. Apa yang dia tengok, bergantung dengan imagination apa yang dia ada, bergantung dengan apa. Dan semakin banyak kita bercakap dengan dia, semakin banyak vocabs yang dia dapat. Dan bila kita bercakap dengan dia, kita tidak elakkan untuk bercakap dengan sangat laju. Macam apa yang kita bercakap sekarang ni laju untuk anak-anak. Kita kena cakap perlahan-lahan. Oh, look, it's a bunny. Bunny tu buat apa? Baru dia dapat perkataan tu. Sebab benda baru, dia kena catch, dia kena fokus. Jadi bila kita cakap terlalu laju, macam saya bercakap dengan doktor untuk dia laju. Sebab tu bila anak yang ketagihan gadget ataupun banyak belajar melalui, diumpamakan macam cakap bahasa Jerman. Sebab perkataan tu laju, they try to speak as fast as that. But sebenarnya diorang tak tahu pun apa yang diorang cakap tu. Ataupun it's very fast. So dia akan macam tu. So bila kita cakap dengan perlahan-lahan, kita kena slow sampai anak tu dah macam 3 tahun, 4 tahun, dah lebih banyak vocabs, dah lebih memahami. 3-4 tahun dah mula memahami. So kita boleh masukkan information tu secara perlahan-lahan. Bila anak tu tidur, kita boleh cakap kat dia macam, oh Amirul, you have done a very good job today. I am so proud of you. And today we managed to do this. Okay, tomorrow we're going to do this. Mami kena work tau. So mami need to work sekejap. Okay? Just cakap je. Cakap jangan tunggu dia ulang dia cakap. Ni dia lebih kurang macam hypnoscript lah. Kita ulang apa yang kita nak cakap. Esok macam ni kan lama PKP ni. Rutin anak pergi ke sekolah, you have to start telling them. Even macam sekarang pun I dah start telling them. Sekarang ni tak payah jumpa miss dulu. Nanti kita akan jumpa miss balik. Nanti kita akan jumpa akan and memang play school anak-anak memang ada Zoom setiap hari, aktiviti setiap hari dekat Zoom bersama-sama. Mak dengan anak tu kena duduk buat sekali. So dia berjumpa dengan kawan dia. So dia tahu normal kehidupan dia bersama kawan dia tu ada lagi. Cuma dipisahkan dengan media sosial sekarang ni. Dia menggunakan Zoom, menggunakan laptop. Jadi nak bagi dia duduk depan laptop tu susah juga. Kids. Jadi lama-lama tu dia dapat, oh tu kawan dia. Saya cakap, oh betul esok saya akan cerita lagi. Besok kita jumpa kawan lagi tau. Besok kita jumpa miss lagi. Nanti kita jumpa miss dekat school. Okay. So bila datang pada hari itu, dia tidak akan macam tu. So apa yang kita nak buat besok, malam ni kita plan siap-siap. Kalau kita boleh bercakap dengan dia, anak umur 4 tahun dan ke atas dah sudah boleh faham. Kita boleh buat hypnoscript ni ataupun kita boleh bercakap dengan dia
inform dekat dia apa yang kita nak buat besok. Supaya dia sebenarnya dia tahu, tetapi sama ada dia nak cooperate dengan kita ke, ataupun sebab macam tadi saya kata, anak kerja dia adalah bermain, itu pekerjaan dia. Dia tak anak. Pekerjaan kita sebagai doktor adalah merawat pesakit kita, itu pekerjaan kita. Anak pekerjaan dia bermain. Sekarang ni dia nak buat kerja dia. Tetapi isunya adalah maknya tak nak keadaan bermain tu. Maknya bermain, maknya dah lama tak main. Jadi bila bermain dengan anak lah dua hal yang sangat berbeza doktor dia. Mula waktu PP memang ramai sangat mak. I am so bored buat aktiviti dengan anak. Tetapi lepas lama-lama nanti sakit. Itu boleh main dengan anak-anak. Itu adalah satu inilah positif stress yang saya cakap tadi tu. Kalau mak dia still tak nak berubah, tak nak menyesuaikan dengan keadaan tekanan tersebut, dia akan go downhill dan dia mula menjadi satu masalah. Okay, so banyak yang saya belajar, memang sangat best. So yang saya dapat tangkap tadi is actually kita yang kena pull out, kita yang kena try to manage our stress and be positive jugalah. So untuk malam ni I nak pilih dua pemenang yang ambil hashtag Dermora. So I pilih Fifi Zaza. Okay, Fifi Zaza. So tahniah Fifi. Tolong DM kami untuk claim you punya cash prize. Okay, sebab sekarang pun dah 10:28. Sebenarnya very interesting, banyak betul kita nak cerita. I rasa macam kita kena buat part 2 juga ni tau. Okay, alright. So I terus ada, it will be part 2 kalau you nak, it would be very good if kalau because in order to do this, kita perlukan a mother. Macam tadi you ada cakap pasal me time and what not kan. Dalam keadaan sekarang ni, kita honestly kalau I nak cakap, I punya me time is only in the toilet. That is the time that people disturb me. Betul. And surprisingly, I can write very well in the toilet. Wow. So I have a big whiteboard in my toilet to write my ideas whenever I have ideas in the toilet, because that is the time where people don't disturb me, you see. So I have my privacy in that time. But the thing is, we cannot sit in the toilet very long because the kids will start knocking. Mommy, where are you? Mommy, where are you? And so dia buka pintu sikit just to see us. I want to see you. Yes, so kita tak boleh nak allow that idea untuk hilang. So I have a whiteboard in my toilet just to write down dulu. I tak nak terlupa. Kadang-kadang jadi juga. Tapi sometimes early in the morning, I can cepat-cepat. That is when my idea akan pour. Tapi I start to belajar something, self-care. Self-care is very very important, especially waktu PKP ni. So self-empathy, kita banyak sebagai wanita ni, kita banyak menjadikan diri kita sebagai self-victim. Kita self-pity. Kita banyak macam, itulah apalah nasib aku ni, kenapalah macam ni, kenapalah, kita banyak main peranan self-victim. Kita tak banyak self-empathy. Self-empathy ni is macam, kalau macam Dr. Nadia ada masalah, you know the problem, but you don't dwell about the problem, you think about the solution. Whatever it is, contohnya macam saya suka jadikan hari ni punya aktiviti sebagai satu contoh, because the struggle is really real for me to be here in front of the laptop, because selalunya bila husband I habis on call, dia tak ada isu yang balik lewat. Yang dia ada emergency operation, dia kena masuk OT, lepas tu ada lagi case yang dekat emergency that he need to attend, and he only step into the house about 2 minutes before we started the live. Oh wow. It was like very kita tak boleh plan kan benda ni. That's why I cakap I can just text you and say that alamak I tak boleh nak live hari ni. But I think it's still doable, and it's how kita nak cope dengan benda tu, and macam kita nak look into it. I boleh je buat self-pity. I boleh je macam lah, ya Allah, apalah masalah, kenapalah kena buat macam ni, kenapalah kena jadi macam ni, kesian kat aku. Dah lah setiap masa aku dengan anak aku je, waktu ni lah tak dapat jumpa dunia luar, and waktu live pun tak boleh. I can do that. But at the same time, what I can do is I can ask
I can call him, I tell him, look, I have to be on live at these hours. Do you think you can come back? But my tone doesn't sound that subtle lah, of course. It doesn't sound that subtle lah. So it will be like, I ada live ni pukul ni. Boleh tak you macam jangan balik lewat sangat? Because I've been with kids since like certain hours and it's like I need to do this, okay? He tried himself. I know he tried himself to come back, and kalau terlewat setakat 5 minit, I feel that that's okay. That's okay. Alright. So I still make it happen. And waktu tengah-tengah buat ni, I terpaksa you tabut supaya diorang tak buka because they tend to come in during my class. So tadi they manage to ketuk, and then bila dah ketuk tu papa dia dah dengar akan tarik anak tu keluar. So I manage because daripada kesilapan ataupun pengalaman I yang sebelum ni yang I tak tutup pintu, discuss dengan my husband yang macam you need to come back as hours, okay, because I have to make this thing happen. Contohnya macam okay. So kita teruskan tadi Fifi perlu tahu kan kita pilih you as pemenang kedua. So kita kira kita nak cari pemenang ketiga. So malam ni kita ada cash prize. Siapa yang baru tengok tolong share kepada 10 group, tag kawan-kawan and hashtag Dermora. Okay, next saya nak pilih okay, one more winner. Okay, korang rajin-rajin lah tag, cepat-cepat sebab I nak pilih pemenang ketiga. Okay, so we cannot be too late juga sebab we have kids waiting for us, isn't that? Alright. So okay, I tengok nama, okay. Ramai yang tag, yang hashtag malam ni memang sangat best. Okay, so pemenang ketiga Murni Anisha. Murni Anisha. Okay, so after this saya akan buka untuk siapa-siapa yang nak tanya soalan. Siapa yang tanya soalan, kita akan pilih dua pemenang lah. So tolong tanya soalan-soalan, jangan don't miss out this opportunity sebab I myself learn so much tonight. I rasa okay, there's so many things I've never known yang I boleh belajar, and I thank you very much for this opportunity for you to share with me and to share with a lot of people. So untuk sekarang kita akan buka soalan kepada siapa-siapa yang nak tanya Dr. Nohaya anything about children. Is that okay? Anything about children, activities yang she can recommend, korang boleh tanya dalam comment section, and insyaAllah Dr. Nohaya will try her best untuk jawab soalan-soalan tu. Okay, so sementara kita tunggu untuk comment section untuk diorang tanya-tanya soalan, kita nak tahu sikit lah macam masa yang saya nampak sebab I tak suka tengok anak orang main gadget. So dan anak saya tak tengok sangat pun phone atau TV. Namun begitu, apa yang berlaku semasa PKP ni, that thing happened to me and I'm so sad about it. So any tips tak? Macam mana nak elakkan budak-budak ni macam bangun pagi minta TV, minta kartun atau macam phone? Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, that's pretty normal, Nadia. So sebenarnya sebab kita sendiri pun penat, betul tak? Kita penat, kita drain energy kita dengan our mental state. Bila PKP ni nak berakhir, itu bila kita tak ada jawapan kepada benda itu, back di belakang kepala otak kita ni, subconscious mind kita akan terus tertanya-tanya macam I just need to drive a car around, when can I do that? Betul tak? So kita drain. Jadi bila kita drain, yang membuatkan kita rasa kita nak give up in our parenting ataupun nak look kepada anak kita. Bila benda ini terjadi, kita akan cari jalan ringkas. Jalan ringkasnya, manusia memang suka jalan ringkas. Jalan ringkasnya adalah on TV sebab anak akan duduk dekat situ. TV memang sangat menarik sebab apa yang dia tayangkan dekat situ adalah benda yang berbeza-beza. Dalam 10 langkah dah berapa banyak yang berubah. Okay, so dengan warna yang bright, dia menjadi benda yang interesting untuk anak-anak. Okay, now adalah kenapa anak suka benda tu? Sebab
Sebab benda tu lagi interesting daripada mak dengan ayah dia. Sebab mak dengan ayah dia sekarang tengah tegang dengan keadaan COVID, dengan bisnes. Kalau kita terlibat dengan bisnes kita dalam ataupun business founder private, kita akan sangat terasa dengan keadaan PKP ini. Kemudian kalau kita ni adalah pekerja, kita pun akan terasa sebab adakah kita akan dibuang kerja, kita disuruh ambil cuti tanpa gaji mungkin, gaji kita akan dipotong dan sebagainya. Jadi kita ada ketakutan itu, betul tak? Sikit stres tu dia ada sama ada banyak ataupun sampai ke tahap PKP yang ketiga ni, stres dia lagi memuncak, dia accumulate daripada sikit. Jadi menyebabkan kita penat, menyebabkan kita, daripada penat tu kita bertindak kepada memilih sesuatu yang membolehkan kita kurang penat. Bagi nak tengok TV kurang penat, main dengan anak penat. Sebab kita nak kena main berinteraksi. Macam saya bercakap macam tu tadi, sebelum that was about 4 years ago or 5 years ago, I was very monotone dengan anak I tak bercakap dengan begitu. Tetapi bila semakin lama saya bermasuk merawat anak-anak, kemudian anak saya waktu anak sulung tu sendiri under stimulation, kerana under stimulation, itu baru saya tahu yang rupanya teknik bercakap dengan anak itu begini dan begini. Kemudian saya banyak belajar, turun KL menghadiri kelas occupational therapy, speech therapist untuk saya balik apply dekat anak-anak saya. Untuk 1 minggu yang pertama untuk bercakap dengan anak dengan very expressive, dengan intonasi yang begitu, dia sangat drain energy untuk orang yang tak biasa. Tetapi bila kita dah biasa bercakap macam tu, bila kita berkomunikasi dengan staff kita, dengan klien kita, kita akan seolah-olah terlihat sama apa yang dia tu cakap. We are very into the scene contohnya. Because kita dah biasa dah cakap dengan anak kita macam tu. We are really into the scene bila kita bercakap dengan anak kita. Kita main dengan fire truck, kita pun macam tengah jadi fireman, apa-apa semua tu kan. Benda tu akan terbawa-bawa menjadi kita punya identity nanti. Dan bagusnya adalah kita improve kita punya communication skill dengan pihak ketiga. Dr. Nadia, saya tidak bercakap dengan monoton, saya bercakap dengan intonasi dan saya memastikan intonasi itu masuk dengan keadaan dan scene yang betul contohnya. Itu adalah tenaga. Tetapi apabila benda itu dah terjadi, dah terbiasa, kita tak sedar, saya tak sedar pun, it's part of myself already. Untuk seminggu yang pertama bila mak-mak cuba nak apply benda ni, dia akan rasa agak drain, penat, memang penat. Kemudian you will get used to it. Tetapi dia adalah impact sangat positif. Kemudian self-care mak mesti jaga. Self-care ni bukannya self-care yang mak cukup makan semua tu tau. Emosi mak. Ini sangat self-care mak itu is number one key sebelum kita cerita tentang anak-anak. Sebab self-care mak yang tak terjaga, anak akan jadi habuat. Itu memang pasti. Yang kenapa yang boleh lempar anak, kenapa yang boleh sepak anak, boleh tendang anak. Sebab self-care mak tu dia dah ada sarat dan emotion dia. Dia tidak luahkan. Tidak government nak bagi tarian khas untuk kita menelpon, melepas emosi kita. Dia tahu nanti dia akan jadi benda-benda yang menakutkan. Yang jadi masa sebab anak dia tak boleh apa-apa. Dia anak itu berasa selamat di bawah naungan mak dia. Tiba-tiba mak dia jadi macam tu. So self-care mak sangat penting. Plan your day. Plan, always plan. And bila you dah plan, kalau tak dapat lah achieve daripada plan tu 100%, lower down your expectation. This is the second thing that is very important. Bila kita ada anak di bawah kita terkurung di rumah. Bukannya terkurung dengan anak tu negatif COVID itu membuatkan kita terkurung. Okay? Jadi bila kita ada anak di bawah 6 tahun, it's chaotic, kita kena letak less expectation. Sebab sekarang ni you all semua dah faham
anak 6 tahun dan ke bawah begini aktivitinya. Mereka mereka chaotic, mereka happy go lucky, mereka bergaduh pada 9-5 minit, tapi 5-10 minit boleh bergelak-gelak. Mereka happy go lucky. Pekerjaan mereka adalah bermain. Kita dah faham target kita setiap hari adalah berdepan dengan mereka. Kita sink in kita punya pekerjaan masuk sebab anak yang pertama betul makan minum kita yang pertama, kerja tu akan datang yang kedua. Jadi bila kita dah tahu, kita dah understand this, kita punya target ni kita dah faham dah, kita berurusan dengan orang yang macam ni, okay, kita kena kurangkan expectation kita. Sebab kita dah tahu expectation ni, kita dah kena kurangkan less expectation towards what's happening of the day. Jadi kalau rumah tu bersepah, kita enjoy ketika bersepah tu dengan anak tengah bermain. Lepas tu kita ajarlah dia simpan balik. Wah tu cuma be in that process. Be in that process bermain. Rasa benda tu bersepah because kita bermain. Okay. Kita dah loweredkan expectation kita dan kita dah boleh adjust. Kita dah boleh adjust apa yang kita nak buat. Kita dah tahu target, kita dah lowered down expectation kita. Jadi adjustment kita akan disesuaikan dengan dua keadaan ini. Bila kita dah boleh adjust, maka strategi kita pun, apa strategi kita? Oh, masak kantin aja, masak pagi. Mak masak apa kamu makan? Kalau tak mau makan, kebululah kamu bisa contoh. Tapi kita pun adalah backup makanan lain kalau diorang tak nak makan, menyebabkan jadi macam tu kita dah ada strategi kita. Okey, satu dia tak tidur siang, aku tak penatkan dia waktu siang, dia ada energi yang tinggi, maksudnya dia takkan tidur siang, lepas dia akan larut ke malam. Tapi malam dia tidur awal. Okay, elok je dia tidur, apa plan? Ni lah aku nak menulis. Waktu ni lah aku nak make sure listkan barang-barang contoh. Ataupun nak sidai baju ke, nak iron baju ke. Berkomunikasi dengan partner, apa yang dia boleh buat. It's not really you je yang kena buat. And kalau kita tak boleh cope dengan benda tu, contohlah kan, lipat baju kan always been a problem untuk perempuan-perempuan ni. Kita ni macam lipat baju tu macam I just cannot take it. Ada je orang yang suka lipat baju but I don't like it. So how I deal with it? Contohnya saya lipat baju seminggu sekali je, tapi macam mana I nak deal dengan benda tu? Saya buat bila dalam keadaan yang saya betul-betul nak buat. Kalau saya rasa macam seminggu tu saya tak nak lipat baju, duduklah dia kat situ. Dia tak harm saya pun. Baju je. Orang lain masih ada baju lagi nak pakai. And PKP pun kita boleh je pakai baju-baju uniform kita kat rumah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi maksudnya adalah bila kita dah boleh sync punya adjustment tu, kita boleh masukkan strategi kita. Okay, siang kita pagi, kita bangun waktu macam ni, masak macam ni, lepas tu anak bangun waktu macam ni, okay, semua jom kita lari-lari anak dekat keliling ni, jom kita buat squatting, jom kita buat jalan-jalan itik kat depan, melompat-lompat dulu, mak letak contohnya lukis-lukis apa atas lantai tu, main teng-teng ke, habis dah tenaga. Ulang aktiviti tu 2 hari sekali pun okay je, tak ada main aktiviti sama-sama dengan anak, play role ada, read aloud ada, susun mainan, buat blog, buat apa, suruh anak bercerita tentang apa yang dia binakan. Benda-benda tu, you can repeat doing that, it's not a problem. Dan dalam masa yang sama, anak di antara 3-4 tahun dah boleh ajar hal-hal kendiri. Maksudnya ambil pinggan, letak dekat sink, cuci tangan pakai sabun, ambil baju, letak dalam washing machine. Lepas tu watch the washing machine works, lepas tu bawa keluar sidaikan, but put less expectation, sebab budak 3 tahun yang buat, tapi kita kena suntikkan ilmu kendiri tu supaya bila dia besar nanti dia tahu ilmu ni bukan ilmu bermain sahaja. This is part of bermain juga. Kalau you pergi occupational therapist pun, this is part of the things yang dia akan suruh buat. Ilmu kendiri, boleh pakai seluar sendiri, boleh buka baju sendiri contohnya. Masuk baju dekat dalam basket baju kotor. Lepas tu ambil sampah, letak kat sampah. It's an activity. Walaupun kita nampak itu bukan bermain, but kids like it because it's an activity. So sambil bermain, kita masukkan aktiviti ilmu kendiri ini. So tak adalah you orang rasa macam aku nak plan aktiviti apa lagi dengan anak. You ulang benda tu 10 kali dalam 10 hari pun, kids no problem.
They feel very excited. Bila diorang berjaya buat something, berjaya sidai baju, bagi compliment. Walaupun as perfect as what we want. Sebab kita suka dengan pujian. Anak pun sama, suka dengan pujian. Oh, terima kasih bantu mami hari tu. Walaupun satu je yang disidai. Supaya esok dia nak buat lagi. Contohnya. Okay, alright. So line malam ni a bit tak clear. So saya pilih pemenang keempat. So pemenang keempat Nur Tira. Nur Tira, tahniah. So kita ada lagi satu pemenang. So kita buka soalan sekarang. So tadi saya ada terbaca komen. Daripada Frau Faiz, dia kata, my daughter is 8. She's always yelling me everywhere. During PKP, this behavior of her is becoming worse. She'll be everywhere I go, even though I'm going to toilet. I don't want to hurt her feelings. How to tell her to play on her own? She's the youngest of 4. The others are 20, 17 and 14. Okay, first daripada umur anak-anak ni pun saja, daripada milestone perkembangan tu saja dah memang tidak sync lah dengan anak yang berumur 8 tahun tadi kan. Jadi of course lah anak yang the youngest 14 tahun ni pun tak boleh, bukan kata tak boleh, permainan mereka sudah tidak sama lagi, cara berfikir pun tidak sama. Jadi apa yang anak puan yang berusia 8 tahun ini, dia rasa lonely, dia rasa bosan, dia rasa bila pergi sekolah dia ada kawan-kawan untuk dia bercakap. Jadi and this behavior becoming worse during PKP because she feels lonely. She has the emotion maybe that she want to, she doesn't know how to deal with it. Contohnya macam kita sendiri pun ada perasaan itu, tapi kerana kita dewasa boleh deal dengan perasaan itu lebih baik mungkin ya. Jadi untuk dia yang berusia 8 tahun, dia mungkin tidak tahu nak address apakah perasaan yang dia rasakan. Mungkin apalah yang saya boleh bantu daripada sini. Maybe you talk to her and just ask her macam what do you feel? Do you feel sad? Do you feel tired? Do you feel bored? Okay, what do we want to do today? Or maybe you can just ask her, actually, why do you always like follow people to go to the toilet? Do you like anybody to follow you to the toilet? Try to dengar apa jawapan dia. Dengan cara macam ni kita be with her, kita dengar luahan dia. Mungkin dia rasa insecure, mak dia masuk toilet ke, and she feel really somebody sebab memang dia ada kawan, contohnya sebab 8 tahun dah pergi sekolah. So apa yang saya boleh suggest sikit lah dekat sini, cuba bersembang dengan dia, apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan dan apa tujuan dia mengikut puan ke mana-mana. Sebab 8 tahun dah boleh bercakap, dah boleh express dengan sangat baik. Kalau is yelling, is it? Kalau dia yelling ke? Yelling. She's yelling maksudnya berteriak kepada puan macam tu. Mungkin dia yell pada, okay, lagi satu tentang yelling ni, adakah kita pernah yell dekat dia? Sebab bila kita yell dekat dia, dia berasa macam contoh kita marah, I feel so pissed off, I need my me time. Lepas tu kita kata macam, please lah, get out from here, I need my time. Contoh betul. So bila dia tengok benda tu, dia rasa mungkin itu cara mengekspresikan perasaan. Dia rasa benda tu normal kot. So dia pun buat balik. So bila dia buat balik, we feel irritated. Tapi sebenarnya kemungkinan yang buat tu kita ataupun orang di sekeliling dia. Cuba tengok ada tak orang yelling dekat dia. Kalau ada orang yelling kat dia, kemungkinan dia absorb attitude tu ataupun cara tingkah laku itu daripada dia buat balik sebab dia tak tahu yang benda tu sebenarnya tak elok. So kita yang telling. She's telling. Okay. I think when she is more of she just want to be with you. 8 tahun ni like what I said lah, kita pergi sekolah, ada kawan, kita ada geng kita ada teman-teman kita makan semua kan. And try to sit and talk to her. Why are you doing? Ask her daripada deep, daripada hati dia, kenapa adik selalu ikut mami? Is there anything that you want to share with me? Adik takut ke mami masuk toilet, mami terus hilang, mami tak keluar dah ke? Ataupun adik takut kalau mami tak nak main dengan adik ke?
try to listen more rather than to interrupt bila dia bercakap. Dan bila dia cerita tu, kita try to sink in and we hold her hand, or maybe we can do a little bit more gesture like, oh okay, it must be really tough for you kan adik to accept this. It is also tough for me, for abang juga, and we are having a very tough time right now. I can totally relate how you feel, but I, as much as you feel stressed, you feel sad contoh, I need to go to the toilet peacefully juga. So boleh tak kalau waktu mami pergi toilet, adik tak payah ikut mami. Nanti mami akan keluar balik. Okay, this is my promise to you. Maksudnya kita cakap benda-benda macam tu. Kita reassured dengan dia yang it's okay. What you feel is okay. I accept it. I'm listening. I affirm what you feel. And let's do something about it. Kita try. Okay, so very good. So time pun kita dah tak banyak sangat. So I'll just read the comment and then we're going to choose the last winner for today. So Fifi Zaza kata anak dia dah masuk 3 tahun bulan 7 ni, tapi memang sangat lambat bercakap. Even nak call mama memang berat mulut dia nak bercakap. Apa yang patut saya buat nak atasi masalah ni? Sebab dia dah check hospital dan memang tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau dia layan diri, friend Upin Ipin, boleh pula dia ikut dialog satu-satu. Tapi komunikasi dengan kami memang tak ada. Okay. Ni cuba tengok ayat ni. Okay. Cuba tengok ayat ni Bila dia tengok Upin Ipin, boleh pula dia ikut dialog tu satu-satu. Tetapi bila berkomunikasi, memang tidak ada. Bila dia ikut dialog, dia ikut. Bila berkomunikasi, dia adalah komunikasi dua hala. Apa yang Dr. Nadia tanya, saya jawab. Saya tidak ikut apa yang Dr. Nadia cakap. Dia adalah dua hal yang berbeza. Dia adalah dua hal yang sangat berbeza. Sebab itu, kemasukan ataupun penggunaan gadget melambatkan percakapan kerana dia adalah komunikasi satu hala, dia bukan komunikasi dua hala. Apa yang kita sedang lakukan adalah komunikasi dua hala. Tetapi kalau anak tu tengok, dia ulang apa saya cakap, dia adalah komunikasi satu hala. Dia tengok, dia ulang. So dia nyanyi lagu Upin Ipin, itu adalah komunikasi satu hala. Parroting. Dia parrot benda yang dia tengok tu. Jadi dia lambat bercakap kerana kita tidak bercakap dengan dia. Apa yang Puan boleh lakukan, Puan Fifi Zaza boleh lakukan, banyakkan aktiviti bercakap dengan dia. Macam tadi saya cakapkan, kita banyak memberi arahan. Contoh, anak tak perlu bercakap, dia tunjuk dia nak itu, kita dah ambilkan untuk dia. Kita tak bagi dia peluang untuk bercakap pun. Ataupun kalau kita bagi peluang, dia tak payah bercakap sebab tanpa bercakap pun dia dapat apa nak cakap. Tak? Okay, so sekarang ni kita dia nak apa, contohnya dia tunjuk. So, kita tanya dia, apa itu? Itu, nak ni. Nak ini. Okay, tengok respon dia apa pula. Lepas tu, ini apa? Kita tanya dia, ini apa? Oh, nak ini ke? Kita tengok dia cakap sebab dia adalah komunikasi dua hala. Okay, jadi saya rasa mungkin anak Puan Fifi banyak menggunakan, kemungkinan, saya tak pasti, kemungkinan ada penggunaan gadget. Jadi kalau nak guna gadget, pastikan ada time frame. Itu sangat penting. Kedua, ada komunikasi on lagu di YouTube. Tapi apa yang kita buat? Kita menari sama-sama. Ataupun macam twinkle-twinkle, buka orang besar-besar dekat TV, buat twinkle. So dia ada komunikasi dengan saya. Jadi kurangkan, bila you nak stopkan gadget, mungkin bila kita nak stop tiba-tiba dengan keadaan PKP, kita sendiri pun dah stres, akan tentu kita rasa tak mampu untuk menghilangkan gadget daripada kehidupan seharian anak lagi dalam tempoh ini. Kurangkan daripada 4 jam yang kita bagi, kurangkan kepada 3 jam. Tapi bila kita kurangkan, kita kena ganti dengan aktiviti. Aktiviti itu bukanlah letak dan bagi anak main dengan anak. Walaupun pekerjaan dia bermain, dia nak main dengan mak dia, dia nak main dengan ayah dia, bukan dia nak main seorang-seorang. Dekat sekolah pun dia main dengan kawan-kawan dia juga.
Macam tu. So macam kita selalu katakan, oh bila duduk dengan orang besar, dia punya cara cakap orang besar. Sebab orang besar tu melayan dia cakap. Jadi mungkin Puan Fifi boleh cuba, tapi kalau dia yang bila dia cakap dia ikut cakap tu satu-satu, dia boleh pun ikut. Sebab dia ikut. Ini adalah komunikasi dua hala dia yang lacking. So try, belum pernah lagi try cara tu, yes, cuba and talk to your kids more. Inilah waktu dia. And inilah positif. Kalau kita nak tengok dia positif, inilah positifnya PKP. Inilah masa kita nak tengok anak kita, betul ke anak kita ni normal? Betul ke anak kita ni ada ciri-ciri autistik? Betul ke anak kita ni ada, contohlah benda-benda macam ni kan? So inilah masanya, inilah masa you duduk dengan anak-anak you at all time. Kita akan nampak semua benda pasal anak kita. Okay, thank you Dr. Nurhaya. So kita pun cakap betul, dia just tunjuk apa yang dia nak je. InsyaAllah memang dah kurangkan gadget dan sekarang ni harap nampak perubahan dia. So kita sama-sama berdoa dan usaha untuk hopefully anak kita membesar dengan baik ni dan kita semua dapat kawal ini. So saya nak pilih pemenang kelas sebab dah nak dekat pukul 11. I wish we can talk a lot but I think it's time that I can hear the kids and my children mama. Okay, so I nak umumkan pemenang terakhir ialah Jaisila Saleh. So tolong DM ke kita punya page The Mora untuk claim you punya cash prize. So jangan lupa untuk keep on watching The Mora TV. Kita akan announce bila kita akan live lagi. So thank you so much Dr. Nurhaya. I really enjoyed today. I hope insyaAllah lepas PKP ni I can go and meet you and try the open house play center insyaAllah. I think it will be so fun for my kids. Before we go, is there anything you nak pesan dengan kita punya penonton pada malam ni? Okay, rasanya macam dah cakap banyak dah. Nanti kan cakap lagi kan tak habis-habis kan kita nyalakan. I just want to recap satu benda saja, dua benda. Satu, stres ada dua, satu stres negatif, satu stres positif. So cara kita melihat itu menjadikan dia stres positif ataupun stres negatif. Okay. Yang kedua, self-care. Self-care is very crucial sekarang ni. I do share a few things pasal self-care. I think apa yang Dr. Nadia share daripada page saya juga hari ni tentang self-care, 5 tips self-care yang saya buat selama tempoh PKP ni. So antaranya self-care yang saya buat because I cannot be away from my kids adalah saya address emotion saya acknowledge saya punya emotion. Bila saya sedih, saya acknowledge sedih. Jangan kata jangan layan sangatlah sedih tu, nanti kau menjadi-jadi. No, kita memang diajar begitu tetapi kita mesti acknowledge. Dan lepas kita acknowledge, fikirkan strategi apa yang untuk kita selesaikan emotion yang kita rasa, yang kita acknowledge tadi tu. Pegang sampai mati, jangankan tempoh PKP saja, sampai kita nanti kita insyaAllah kita akan stabil emosi kita. Up and down will be there tapi stabil. Okay, alhamdulillah, thank you so much Terry. Terima kasih kepada yang menonton pada malam ini. InsyaAllah next live kita akan bersama lagi. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nurhaya for spending your time with us, your precious time, and I'm so thankful for all the knowledge that I learned today. Alright, thank you semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.